Hai, Assalamualaikum, saya Mo. Kembali kita dekat Pipe Game Studio. Pada kali ini, tumpuan kita sudah tentu kembali terarah kepada saingan ACL dan juga Piala AFC, di mana JDT akan turun bertemu BG Pathum United, Terengganu akan bertemu Bali United dan Sabah akan turun menentang PSM Makassar. Sudah tentu kita sebagai penyokong berharap yang tiga wakil negara kita ini mampu membawa pulang keputusan yang positif. Pada perlawanan sebelum ini, JDT mencatatkan kekalahan tipis 1-0 kepada Kawasaki, manakala TFC dan Sabah berjaya mendapatkan kemenangan. TFC menang 1-0 ke atas pasukan Central Coast Mariners dan Sabah mengalahkan Hong Kong United dengan keputusan 3-1. Apa-apa pun, kita mulakan dulu dengan melihat kepada perlawanan JDT menentang BG Pathum. BG Pathum juga senasib dengan JDT apabila mereka kalah pada perlawanan pertama kepada Ulsan Hyundai dengan keputusan 3-1. Sudah tentu pertemuan kali ini amat menarik untuk disaksikan, di mana kedua-dua pasukan sudah tentu nak bangkit dari kekalahan, dan kemenangan ini amat penting untuk terus menghidupkan peluang mereka untuk mara ke pusingan 16. Untuk JDT, mereka ketika ini berada dalam motivasi terbaik selepas berjaya muncul juara Liga untuk kali yang ke-10 berturut-turut. Misi untuk menjuarai Liga sudah pun settle, jadi mereka sudah boleh fokus sepenuhnya untuk saingan ACL pula. Untuk BG Pathum United, melihat kepada prestasi semasa mereka ketika ini berada di tangga keempat Liga, mencatatkan 3 kemenangan, 2 seri dan 1 kekalahan. Untuk 5 perlawanan terakhir, mereka mencatatkan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Termasuklah kemenangan 3-0 ke atas pasukan Lepun Warrior pada perlawanan sebelum ini. Jadi bukan satu tugas yang mudahlah untuk JDT mengalahkan BG Pathum ini. Jadi andai kata kalau JDT bermain macam game lawan Kawasaki hari itu, bagi aku peluang untuk mengalahkan BG Pathum sangatlah cerah. Dan kalau kita tengok kepada skuad BG Pathum musim ini, aku boleh cakap yang mereka mempunyai ramai pemain-pemain yang berkualiti. Malah mereka juga ada ramai pemain-pemain kebangsaan Thailand seperti Sarat Chioyen, Terasil Dangda, Chai Chai Butprom, dan sudah tentu nama yang paling besar adalah tak lain tak bukan Chanatip Songkrasin. Tak lupa juga kehadiran pemain-pemain import yang berkualiti tinggi seperti Irfan Fandi, Danilo Alves, Igor Sergev, Ihsan Fandi. Tapi malangnya Ihsan dan Chanatip sekarang ni tengah injured. So Chanatip aku tak sure lah dia boleh main ke tak time lawan JDT. Tapi Ihsan confirm out sebab dia memang tengah rehat panjang sekarang ni. Injured bahagian lutut lah kalau tak silap aku. Dan musim ni pun dia still lagi belum main, tapi still BG Pathum ada lagi penyerang yang berbisa, iaitu Igor Sergev yang dah berjaya skor 6 gol dalam 8 penampilan. Malah mereka juga ada pemain seperti Freddy Alvarez, Patrick Gustafsson yang mampu menghadirkan ancaman kepada JDT. Next, kita pergi ke perlawanan TFC menentang Bali United. Kita semua tahu apa-apa pertembungan yang melibatkan Malaysia bertemu Indonesia, sudah tentu dia punya aura tak sama lah macam game-game lain. Memang game ni akan menjadi game yang cukup panas, jadi penting untuk kita mencatatkan kemenangan ke atas pasukan mereka. Untuk TFC, mereka ketika ini sedang berada dalam prestasi yang agak baik. Malah mereka berjaya mencatatkan 12 perlawanan tanpa kekalahan sebelum kalah kepada Selangor dengan keputusan 4-0. Jadi aku harap TFC dapat bangkit balik, tumpukan fokus kali ini untuk saingan Piala AFC pula. Untuk Bali United, kalau kita tengok prestasi semasa mereka, aku boleh cakap tak jauh beza sangatlah dengan TFC. Dalam Piala AFC, mereka berjaya mencatatkan kemenangan besar pada perlawanan pertama apabila mengalahkan Stadion Laguna dengan keputusan 5-2. Manakala dalam saingan Liga dengan 21 mata mencatatkan 6 kemenangan, 3 seri dan 5 kekalahan. Untuk 5 perlawanan terakhir, mereka mencatatkan 2 kemenangan, 1 seri dan 2 kekalahan. So termasuklah kemenangan 2-0 ke atas pasukan Persikabo pada perlawanan sebelum ini. Jadi aku boleh cakap yang Bali United ketika ini sebenarnya bergelut untuk konsisten. Malah boleh cakap yang mereka bukanlah berada dalam prestasi terbaik. Jadi inilah peluang terbaik untuk TFC mengalahkan Bali United. Walaupun bermain di away dengan sokongan padu penyokong-penyokong Bali, aku harap ini langsung tak memberikan apa-apa kesan buat pemain-pemain TFC. Dan kalau kita tengok skuad Bali United musim ni, mereka juga ada beberapa pemain yang pernah beraksi bersama timnas Indonesia seperti Irfan Jaya, Ilija Spasojevic dan Ryuji Utomo. Malah mereka juga ada pemain-pemain import yang bagus seperti Elias Dola, Privet Embarga, Jefferson Assis, dan sudah tentulah pemain yang wajib diberikan tumpuan adalah Jefferson Assis yang sudah berjaya skor 6 gol dalam 12 perlawanan musim ni. Bagi aku, game TFC dan Bali United ni memang cukup seimbang. Pasukan mana yang perform, pasukan itulah yang akan menang. Tapi minta-mintalah TFC yang menang, insya-Allah.
So next, kita ke perlawanan Sabah menentang PSM Makassar. Satu lagi perlawanan yang melibatkan pertembungan antara pasukan Malaysia menentang dengan pasukan Indonesia. Jadi dalam tempoh 2 hari, 2 pasukan kita akan turun menentang 2 pasukan dari Indonesia. Memang menariklah untuk kita lihat sejauh mana kualiti pasukan kita apabila turun menentang pasukan-pasukan dari Indonesia. So untuk Sabah agak merisaukan sedikit apabila prestasi mereka pun sedikit naik turun. Mereka tersingkir daripada Piala Malaysia apabila kalah kepada Perak dengan agregat 3-2. Malah kemenangan terakhir mereka dalam peringkat domestik adalah pada bulan 8 yang lepas apabila mereka mengalahkan Negeri Sembilan dengan keputusan 3-1. Malangnya dekat sini game sebelum ni lawan Kelantan terpaksa ditunda akibat daripada masalah cuaca. Jadi mereka kena bangkit balik daripada kekalahan kepada Perak sebelum ni. Untuk PSM Makassar, aku boleh nampak prestasi yang mereka ni jauh lebih teruk kalau nak compare dengan Sabah. Sebab apa? Pada perlawanan pertama Piala AFC, mereka kalah kepada Haiphong dengan keputusan 3-0. Dalam saingan Liga pula, mereka berada di kedudukan 11 dengan 18 mata mencatatkan 5 kemenangan, 3 seri dan 6 kekalahan. Untuk 5 perlawanan terakhir, mereka cuma mencatatkan 1 kemenangan, 1 seri dan 3 kekalahan. Termasuklah kekalahan 2-1 di tangan PSIS Semarang pada perlawanan sebelum ni. Dan kalau kita tengok kepada skuad PSM, mereka mempunyai beberapa lah pemain timnas Indonesia seperti Yaakob Syahuri, Zaki Ashraf, Reza Arya Pratama. So malah mereka juga ada pemain-pemain import yang bagus seperti Kenzo Nambu, William Plium dan Yuran Fernandez. So manakala pemain yang wajib diberikan tumpuan adalah Kenzo Nambu yang setakat ini sudah berjaya untuk skor 6 gol dalam 14 penampilan. Melihat kepada situasi ini, bagi aku peluang Sabah untuk mengalahkan PSM adalah cukup cerah. Malah motivasi mereka pun sedikit terganggu apabila mereka kalah 3 perlawanan berturut-turut sebelum ni. Jadi inilah kesempatan terbaik yang boleh diambil oleh Sabah untuk meneruskan rentetan kekalahan PSM Makassar. So, macam biasa geng, apa pandangan korang untuk 3 game yang aku sebutkan ni? So mampu ke tidak 3 wakil negara kita mendapatkan satu keputusan yang positif? Boleh komen dekat bawah. So itu saja segmen untuk video kali ini. So aku harap semua boleh like, subscribe, share dan komen. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.